أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita syukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita peluang untuk meneruskan kehidupan kita. Alhamdulillah, panjangkan umur kita. Dan alhamdulillah kita masih juga diberi kesempatan untuk berada pada tahun baru Islam kita. Malam tu dah malam yang ke 6, 5. Dah. Nama apa? Ha? 5 dah. Alhamdulillah. Malam kelima kita, hari kelima kita 1440 Hijrah, 44 Hijrah. Alhamdulillah. Yang mana tuan-tuan, satu masa kita akan berpindah satu alam. Yang mana alam yang kita pindah bunyi suara manusia kita siap dah dengar lagi dah. Bunyi ayam berkokok kita siap dengar lagi. Bunyi guntur, bunyi hujan, air hujan, langit kita siap akan tanggal lagi. Kita akan masuk satu alam yang baru. Dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu, ana khalaqan jadid wa ala amalaka syahid. Hari itu kelak, hari yang beritahu kepada kita bahawa hari itu adalah aku diciptakan untuk yang baru. Wa ala amalaka syahid, dan setiap amal-amal kamu akan menjadi saksi. Jadi tahun baru tu kelak akan menjadi saksi kepada kita tentang amal-amal kita. Sama ada amal kita tu banyak mengolah bait ke ataupun mengolah jahit. Banyak ingat Allah ke banyak lupa dengan Allah. Banyak sujud dengan Allah ataupun tidak kita banyak sujud dengan tempat yang lain. Jadi mudah-mudahan tahun baru tu tuan-tuan, tidak kisahlah umur kita 70 ke, 60 ke, 40 ke, 30 ke. Saya yakin dan pasti semua kita dalam masjid tu terutamanya ataupun yang berada live, yang melihat dalam live tu, semua kita ada niat mau jadi yang lebih baik daripada yang sebelum tu. Sebab apa? Sebab kita yakin pasti dan pasti kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertimbangkan amal kita. Beruntungnya mereka apabila malaikat kelak akan memberinya buku catatan amalan kanan di sebelah tangan kanan. Kerana apabila orang yang telah diberi bukunya di sebelah tangan kanan, maksudnya dia telah banyak melakukan amal-amal soleh. Allah beritahu dalam surah An-Najm, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Allah beritahu sesungguhnya tidak ada manusia yang tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang diusahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Kelak di akhirat kelak kita akan diperlihatkan tentang apa yang telah amal-amal kita telah buat. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan setiap amal-amal kita yang baik. Contohnya kita sembahyang tuan-tuan. Memang kita nampak kita datang ke masjid tu, nampaknya pun sudah oleh
datang masjid tu ada si dapat duit. Saya nampak kita semayang tu, saya dah nampak dapat duit ke, diberi duit saja. Kasi nampaknya. Tetapi yakinlah, inilah yakin orang beriman, setiap amal yang kita buat tu. Tuan-tuan duduk dalam majlis tu, masya-Allah. Dalam tu pun ramai orang-orang yang nak madah tua, sifat madah tua, orang veteran lah. Orang madah orang tuanya sensitif. Cik je sensitif. Orang veteran lah, orang seniornya kecak sikit. Orang lama. Benar juga orang lama. Orang lama tu masya-Allah, bukan senang tuan-tuan nak duduk depan saya tu. Dalam muda tuan-tuan dengar lagi saya kelakar ke tu. Macam seolah-olah saya tu, tuan-tuan tu si tahu apa yang dipadah oleh saya. Tahu kami itu dah dengar lama dah. Tapi inilah tuan-tuan, inilah ilmu, inilah tanda ketaatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin pepatah Melayu, apanya padi semakin berisi, macam mana? Semakin berisi semakin tunduk. Semakin tinggi kita ilmu kita, semakin kita tunduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tuan-tuan saya tahu, tuan-tuan tahu, tapi masya-Allah sebabkan tuan-tuan untuk menadah ilmu ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Sebab tuan-tuan bila duduknya tuan-tuan dalam majlis ilmu ini tuan-tuan, kata ulama, Allah mengikiskan sifat-sifat apa? Sifat-sifat kibir dalam hati kita. Allah kikiskan sifat-sifat kibir. Sebabnya tuan-tuan untung duduk dalam majlis ilmu ni, walaupun tuan-tuan tak nampak apa-apa, tapi yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan kikiskan sifat-sifat kibir kita. Sebab kita datang masjid tu, pasti dan pasti syaitan akan kacau kita. Kita akan madah kita tu lebih baik daripada orang lain. Kita tu contohnya kami tu ngapal Al-Quran, pandai ngafal baca Al-Quran, rasa baik lagi daripada orang lain. Syaitan akan cucuk kita, akan rasa kedai. Tapi bila kita duduk dalam majlis ini tuan-tuan, Allah akan kikirkan, Allah akan buangkan sifat-sifat kibir dalam hati kita. Jadi mudah-mudahan dalam berkat kita duduk dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan kikirkan, jauhkan kita daripada sifat kibir ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung kitab pengajian fiqh kita, iaitu kitab Munyatul Musalli pada muka surat 22. Kita masih lagi dalam rukun sembahyang. Baik. Ingat berapa igit rukun sembahyang tuan-tuan? 13, masya-Allah. Ingat tu. So memang saya dah lupa lagi lah, kita dah 13. Kini itu kita dah selesai tentang yang kelima, iaitu rukuk. Selepas baca Al-Fatihah, kalau imam yang asyik baca surah pun, walaupun rakaat pertama imam yang asyik baca surah pun, tetap sah solatnya sebab baca surah ya sunat. Masya-Allah. Kita dah faham dah beza rukun dan sunat. Masya-Allah. Baik. Bilanya rukuk. Bila seseorang yang rukuk, maka wajib kepadanya tamakninah. Tamakninah maksudnya berhenti seketika. Jadi sebaiknya kalau kita yang rukuk untuk yang kita dah hafal bacaan tasbih ya tadi, baik kita baca tasbih ya. Sebab hadis Nabi SAW, Nabi beritahu dalam hadis daripada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza raka'a ahadukum qala fi ruku'ih Subhana rabbiyal azimi thalathan faqad tamma ruku'uhu wa dhalika adnahu wa idza sajada qala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la thalathan faqad tamma sujuduhu wa dhalika adnahu." Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila seseorang kamu rukuk lalu berkata di dalam rukuknya, mafhumnya, Maha suci Tuhanku yang maha agung, 3 kali, maka telah sempurna rukuknya. Dan itulah yang sekurang-kurangnya. Dan apabila seseorang kamu sujud lalu membaca dalam sujudnya, mafhumnya,
Maha suci Tuhanku yang maha tinggi 3 kali, maka telah sempurna sujudnya, dan itulah yang sekurang-kurangnya. Paling jahit pun 3 kali. Tadi rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Semua tuan-tuan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Semua? Sekali lagi. Yang pun terjemahnya Munsi baca pun siapa? Sebabnya sunat. Yang pentingnya rukuknya. Rukuknya adalah rukun fi'li. Baca Al-Fatihah rukun qawli, niat rukun qalbi. Ada 3. Qalbi, hati, fi'li, perbuatan, qawli, bacaan. Fatihah adalah rukun qawli, wajib baca. Takbiratul ihram qawli, sebut Allahu Akbar. Baik. Okey. Kemudian yang keenam, rukun yang keenam iaitu i'tidal, iaitu kembali kepada qiyam. Kembali berdiri balik. Tadi kita rukuk. Kalau kita rukuk terus sujud, sah ke sah solat kita? Contohnya kita tengah rukuk kan lepasnya kita nak sujud, tapi kita terus sujud, tiada i'tidal, tiada berdiri. Sah ke sah solat kita? Sah. Kena sah? Sebab kita tertinggal rukun. Rukun apa kita tinggal? I'tidal. I'tidal tu rukun yang keenam. Maksudnya selepas kita rukuk, walaupun kita sembahyang sunat sekalipun, kita wajib untuk naik berdiri kembali, sekurang-kurangnya dengan lafaz Sami Allahu liman hamidah. Si baca Sami Allah pun siapa? Diam aja. Bangun. Rugilah kita. Sebab setiap pergerakan kita Nabi ajar kita dengan tasbih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Okey? Baik. Selepas rukuk dengan tamakninah pun tamakninah, jangan laju gila. Kadang-kadang walaupun kita solat sunat tuan-tuan, solat sunat pun saya pernah nanggal dalam dolok YouTube. Tarawih paling laju di Indonesia. Minta maaf lah di Indonesia saya sebut. Berapa minit ni? 20 rakaat 8 minit. Bangganya. Menang. Saya pun nang laju. Nang kena itid dah, kita pun tahu lah kena itid dah. Saya tahu macam ni boleh sah solat. Memang masih sah lah. Saya tengok pada tamakninah. Baik. Yang ketujuh, rukun yang ketujuh, selepas kita i'tidal maka kita turun untuk sujud 2 kali. Sujud tu disebut 2 kali. Maksudnya kita 2 kali sujud. Okey? Iaitu sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamakninah. Okey? Maksudnya setiap rakaat mesti ada sujud. Mesti ada rukuk, mesti ada i'tidal setiap rakaat. Walaupun ia sujud di atas benda tunggangannya yang tidak bergerak dengan geraknya. Contohnya sembahyang atas tunggangan, atas unta, yang kena sujud dekat atas unta. Contohlah yang sembahyang dekatnya. Okey? Sekurang-kurang sujud, dengar tak? Sekurang-kurang sujud itu mengenakan ke tempat sujud sebahagian daripada dahi satu, mengenakan ke tempat sujud sebahagian daripada dahi, sebahagian daripada 2 lutut, 1, 2, 3. Okey, dah 3. 2 tapak tangan, 4, 5, atau perut jarinya, perut jarilah. Okey, dan wajib menekan dahi ke tempat sujud dan meninggikan punggung dari kepala. Okey, maksudnya bila sujud dahi kepala kita mesti tinggi lagi daripada punggung kita. Jangan yang kena asuk, minta maaf saya sebut dalam jamiah.
Sampai boleh seorang. Boleh kita adik kita adik. Okey. Jom. Belajar. Kita okey boleh. Siap tak siap? Okey. Coba. Kita boleh tengok adik ya. Okey, coba sujud. Okey. Okey tengok. Boleh sujudnya boleh, tapi sebaiknya kita angkat sikit. Angkat sikit. Cuba ya. Yes. Ya terbagus. Paling terbaik. Mun macam ni hanya malas. Nyasah sebab dahi, tangan, lutut, kaki. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anggota yang wajib. Dahi cukup kita angkat dahi kita dekat tempat sujud dah. Si perlu tekan benar-benar. Si perlu tekan pun siapa? Cukup. Yang pentingnya kena dahi. Dah kena pun nak dahi. Jari okey deh cukup. Cik apa? Masih. Okey. Si perlu kaki kita contohnya 5 jari. Si perlu 5 jari pun siapa? Kadang-kadang belakangnya pendek, si cukup. Ustaz kami si dapat kami semua jari. Siapa? Yang penting kata guru kami sekurang-kurangnya ada jari kena pun dah cukup. Tapi yang bagusnya semualah. Okey. Sujud yang lebih sempurna ialah bila bertakbir untuk tunduk sujud. Okey. Tidak mengangkat dua tangan, kemudian menurunkan dua lutut, kemudian takbir yang sempurna bila kita turun okey. Bertakbir untuk tunduk sujud, tidak mengangkat dua tangan bila kita turun sujud. Kita perlu angkat takbir. Contohnya kita turun sujud. Contohnya kita habis i'tidal, sebelum kita angkat takbir lagi dah. Terus sujud. Kemudian kita baca kami. Menurunkan bacaan kami lah. Baca. Sujud yang lebih sempurna yang Bukan. Okey, betul. Okey. Sujud tidak mengangkat dua tangan. Okey, sebelum angkat tangan. Okey, kemudian turunkan dua lutut. Okey. Kemudian dua tapak tangan. Dianjurkan dengan semua jari ke arah kiblat. Cuba jangan contoh. Dengar kita. Tu ulama tu bantu kita ajar kita. Kemudian lagi. Kemudian mengenakan dahi Okey. dan hidungnya Okey. tidak tertutup ke tempat sujud. Okey. Jadi maksudnya contohlah kita pakai serban. Macam orang Arab tu ya. Jangan serbannya tadi halangkan dahi kita untuk kita sujud. Kalau kopiah kita besar, pastikan kopiah kita rambut pun sama. Kena angkat. Rambut. Rambut panjang lagi-lagi rambutnya mengalir, jadinya terpaksa angkat. Memang perlu. Kalaunya menghalang, jadi menghalang dahinya kena, sah sujudnya. Jadi contohnya tadi turun. Tok ulama ajar kita. Turun untuk sejengkal. Jangan rapat kita macam tu. Angkat jarakkan lagi. Melenggang dua lengan dari rusuknya. Angkat kita daripada rusuknya ni, rusuk kita situ. Tok rusuk kita nak tok rusuk kita. Situ lagi. Nya macam kita takbir. Mengangkat perut dari dua pahanya. Tok. Laki dan merapatkan bagi bukan lelaki. Perempuannya rapat, lakinya renggangkan. Okey? Boleh cobalah. Boleh coba. Perut sudah. Ya, kadang-kadang kita tok perut tok, kadang-kadang kita jantung. Tok angkatlah perut, angkat lagi situ. Angkat perut. Jangan kita cuma nurun kita. Okey? Yang dimaksudkan tadi punggung jok tadi lebih tinggi daripada sujud. Kadang-kadang ada orang jantung. Nak ambil sujud lama. Sujud ya. Okey? Aduh, lelah juga.
Okey ah. Terima kasih. Sedi kameraman kita tu. Boleh ha? Boleh faham? Okey. Macam ni juga kalaulah mikrofon tu sekali dengan kami. Jadi kami pastikan mic tu pun boleh mengganggu. Contohnya kena tu, munnya kena sujud, boleh siap hal. Paling punya si kena. Jadi kita perlu halang. Angkat dulu. Rambut angkat. Untuk yang tak panjang. Angkat semua. Okey, rukun yang ke-8. Duduk antara dua sujud. Okey. Iaitu dilakukan duduk antara dua sujud dengan tamak ninah. Pun ada tamak ninah juga. Walaupun bagi sembahyang sunat. Okey, walaupun sembahyang sunatnya perlu ada tamak ninah sekejap. Okey. Jangan dipanjangkan duduknya. Demikian juga pada i'tidal, kerana kedua-duanya merupakan rukun yang pendek. I'tidal tu sebuah panjang gila. Pendek aja. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, dah turun. Jangan terlalu panjang. Hanya yang panjang pada rakaat yang kedua, iaitu pada waktu subuh. Sebab ada doa kunut. Ya boleh panjang. Okey. Disunatkan meletakkan dua tapak tangan di atas lututnya dengan mengunjurkan semua jari. Okey, duduk antara sujud tadi. Dan disunatkan juga duduk istirahat selepas sujud yang kedua bila hendak berdiri daripadanya, dan menekan di atas tapak tangan apabila hendak berdiri. Tu pun juga bila kita sujud yang kedua tadi, bila hendak berdiri daripadanya, contohnya kita rakaat pertama, selepas kita sujud yang kedua, tengah sujud tu rakaat pertama. Jadi ulama tu yang nyuruh kita duduk dulu, kemudian menekankan. Ya ada beberapa caralah. Ada beberapa cara ya ulama. Ada juga boleh juga kita terus berdiri, tak ada apa masalah. Okey, tapi Syekh Daud Syekh Daud tu Al-Fatani tu yang menganjurkan kita kalau kita sujud duduk dulu, kemudian kita bangun. Ada sekejap berhenti. Ada tamak ninah dalam pergerakan saya tadi. Tapi dalam pergerakan ada tamak ninah lah. Tapi maksudnya yang ada duduk dulu, bautnya berdiri. Ada mengatakan sunnahnya macamnya. Tapi ada juga mengatakan Nabi juga terus berdiri juga. Ada dua keadaan Nabi. Dua-duanya sunnah. Boleh? Okay. Boleh ha? Yang ke-8, duduk antara dua sujud. Okey, kita orang hafal, ketok kami nanya kita orang ketok. Yang ke-9, membaca tasyahud akhir. Tasyahud awal rukun ke sunat? Sunat. Contohnya imam solat maghrib. Rakaat kedua imam sujud, lepas yang bangun untuk rakaat kedua, yang terus berdiri, sah ke sah solatnya? Sah, sebab tahiyat awal sunat. Ya komplit sikit jawapan kita. Sunat apa? Siapa yang sunat? Sunatnya adalah tahiyat awal. Tahiyat awal tu dipanggil sunat ab'ad. Sunat ab'ad tu dalam mazhab Syafi'i yang perlu digantikan dengan sujud sahwi, yang macam doa kunut. Okey? Baik. Kita terus yang ke-9, ada doa tasyahud awal. Yang terus membaca tasyahud akhir. Boleh? Okey. Okey, kita nanggah susunan, susunan tu. Susunan. 9 membaca tasyahud akhir, 10 membaca selawat, 11 duduk bagi tasyahud. Ada orang yang duduk dulu. 9 yang duduk, kedua 10 yang membaca tasyahud akhir, ke-11 yang membaca selawat, yang terbalik. Tapi Syekh Daud tu dalam tu membaca tasyahud akhir nombor 9, 10 membaca selawat, 11 duduk bagi tasyahudnya. Ialah sebabnya mengutamakan tentang bacaan tasyahud dia. Okey? Baik.
Yang membaca tasyahud akhir. Okey, sebab membaca tasyahud akhir tu nya banyak tahiyat, nya banyak tasdid. Okey, kami baca, tuan-tuan ikut Baik. Kami baca dulu, kemudian kita orang ikut kami. Tengok buku bagus. Okey. Dengar. At-taya ada sabdu. Hi ada sabdu juga. At-tahiyyatul mubarakatus. Tus salawatut. Toy pun ada juga. Tayyibatu lillah. Kami baca sekali lagi At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tu kita belajar sebab nak baca sebut dulu. Okey? Tapi janganlah kita orang baca macam ni bila semayang. Tu lebih mudah untuk kita belajarlah. Supaya bacaan kita bila kita baca dalam keadaan laju, kita dapat menjaga dalam tasdid kita. Cuma baca perlahan-lahan supaya mudah kita orang hafal dan tahu tempat-tempat tasdidnya. Okey? Semua. 1 2 3. Baca semua bagus. Semua supaya saya dapat dengar tuan-tuan baca. Sebab penting tuan-tuan, tu adalah rukun qauli. Dalam kitab sebut siapa yang memelihara tasdidnya, sah tahiyatnya. Saya sebut sekali lagi, siapa yang memelihara tasdidnya, sah solatnya. Sebab tasdid tu ada memberi makna dalam bacaan. Memberi makna dalam maksud. Okey? Penting untuk tuan-tuan. Sekali lagi. Masya-Allah. Okey, sebelah sikit je sebelah kiri tu. Si Adil sebelah kiri tu sikit aja. Okey. Sebelah kiri tu daripada kita abang kita belah kanan Okey, kita abang kita Cik Bilal, kita sebelah kiri. Okey. Okey, sebelah kanan saya tu. 1 2 3. Semua. Masya-Allah. Okey, sebelah kiri. Bagus. Bukan sola, bukan sol lam mesti ada tasdid. Bukan salawa, salawatut tayyibatu lillah. Okey? Boleh Okey. Kemudian tu senang sikitlah. Assalamu alayka tu sidahal si baca dengan tajwid pun siapa? Sidahal si baca tajwid sebab tu bukan Al-Quran. Okey? Assalamu alayka ayyuhan. Maksud tajwid maksudnya kita boleh berhenti-hentilah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh berhenti-henti. Okey? Tapi panjang pendeknya perlu jaga. Okey? Assalamu alayka yuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Okey, boleh Sekali lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Okey semua? Ada tuh. Kalau tu aja wabarakatuh. Ha-nya ada salah. Yang mesti ada tuh. Sebab ha-ya adalah dhamir kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Okey, sebelah kanan. 1 2 3.
Bagus. Okey, sebelah kiri. Masya Allah. Bagus. Okey. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Okey. Okey, sebelah kanan. Masya Allah. Sebelah kiri. Assalamualaikum alaina. Mula-mula ka, kemudian na. Okey. Mula-mula tu na dulu. Lepas tu yang kita sebut tu assalamu alaina. Okey. Ibadillah. Ibadillah. Sekali lagi assalamu alaina. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Okey, masya-Allah. Okey, untuk senang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua? Okey, kita baca terjemahannya dan tuan-tuan kena faham. Bila kita baca tahiyat tu mesti kita kena faham. Jangan kita baca juga macam Fatihah sebelum tu. Kita baca Fatihah tapi kita si faham. Jadi sangat-sangat rugi untuk kita untuk sangat rugi kalau kita semayang kita si faham, sangat rugi. Jadi apa juga tahiyat? Okey, tahiyat tu kita perlu tekankan sebab tahiyat tu adalah rukun qauli dan perlu kita faham apa maksud-maksudnya. Okey? Okey, saya tuan-tuan ada pen, tuan-tuan bahagikan dulu. Okey. Daripada at-tahiyyah sampai dekat thayyibatulillah. Tuan-tuan sengkangkan. Okey? Sengkangkan. Okey, satu. Yang satu. Assalamu alayka sampai wa barakatuh. Ya, nombor 2. Sengkang nombor 2. Yang ketiga, assalamu alaina sampai salihin yang ketiga. Yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kelima, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Yang pertama, jom kita baca satu-satu. Okey. At-tahiyyah maksudnya segala penghormatan. Okey, semua? Segala penghormatan, keberkatan, sembahyang dan kebaikan itu adalah bagi Allah jua. Okey, tuan-tuan. Ketika Nabi berada di Isra, ketika Nabi berada di Mi'raj, menerima wahyu daripada Allah, menerima jemputan daripada Allah, Nabi telah mendapat hadiah solat. Dan ketika Nabi telah memuji Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkatan, segala salawat-salawat dan segala thayyibat, segala kebaikan tulillah, semata-mata untuk Allah. Dalam kita memuji tahiyat ya tuan-tuan, sajalah tahiyat tu kedudukan yang lain sikit. Duduk kita ya tadi. Jadi 4 tu kita memuji Allah tuan-tuan. Ketika Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala di Mi'raj, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
telah berselawat kepada Nabi. Assalamu alayka, salam sejahtera ke atas engkau ya Muhammad. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala salam sejahtera ke atas engkau ayyuhan nabiyyu, yaitu kepada engkau Muhammad, wa rahmatullah, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu dan memberkati kamu. Bacaan kita tu tuan-tuan, kata ulama, walaupun hadis tu ada ulama madah hadis tu dhaif, tapi menjadi satu bacaan-bacaan ulama, menjadi satu cerita-cerita ulama-ulama kita dulu. Menjadi dialog di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala di Mi'raj. Kemudian tuan-tuan, Nabi, apabila Allah memuji Nabi pada ketika dalam hati Nabi, semoga Allah pun memuji umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung, assalamu alaina, salam sejahtera ke atas kepada kamu, alaina, kepada kami. Dalam terjemahan apa? Semoga kami dan sekalian hamba Allah yang baik-baik. Allah tadi telah memuji juga ketika Nabi tadi beranggapan semoga Allah tadi memuji juga dengan kita umatnya. Nabi itu pernah lupa kepada umatnya. Allah memberi penghormatan kepada Nabi pada ketika dalam hati Nabi, mudahan Allah pun dalam hatinya, mudahan juga Allah merahmati juga kepada umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, kepada kami wa alaina assalamu alaina wa ala ibadillah, dan juga kepada hamba-hamba yang soleh. Kata ulama tuan-tuan, apabila kita tahiyat tuan-tuan, kita telah didoakan oleh Nabi dan oleh semua orang-orang dalam dunia yang tengah sembahyang, didoakan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ialah orang sembahyang Allah sangat jaganya. Sebab kita mendapat doa daripada seluruh orang tengah sembahyang. Masya-Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, supaya kita dapat membezakan tiga tadi. Okey? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la. Tok disunahkan tuan-tuan. Bila kita tengah baca tahiyat, mula-mula tangan kita duduk. Bila kita baca tahiyat, tangan kita angkat. At-tahiyyat, tengok tangan. Kata ustaz kami, kena tengok tangan. At-tahiyyat, asyhadu an la, jari angkat jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak tengok sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun boleh. Tapi yang disunahkannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala. Okey, kemudian dah tadi baca tahiyat. Kemudian kita membaca salawat. Salawat tu pun rukun. Siapa si baca salawat, si sah solatnya, sebab membaca salawat tu adalah rukun qauli, perlu disebut, telinga kita perlu dengar. Macam kita baca tahiyat akhir tadi. Okey? Tu senanglah. Allahumma salli ala Muhammad. Semua? Okey. Baca yajak pun cukup. Allahumma salli ala Muhammad cukup. Nak tambah sayyidina boleh. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh. Ibnu Hajar Al-Haytami madah boleh kita membaca sayyidina. Sebab apa tuan-tuan? Sebab contohlah, kami pun pernah dengan pandangan kita dulu, kalaulah anak kita nunggah kita nama kita aja.
Oh Main, anak kita nunggah kita. Main, apa rasa kita? Kau ajalah. Nah, Mail di Mailnya aja bapaknya. Apatah lagi kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kempangkah kita nak nyebut Muhammad aja? Sajalah orang-orang dulu si ngempangnya, si dapatnya nyebut Muhammad aja. Jadi daknya engkah sayyidina. Jadi kita tu apatah lagi kita jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita rasa kecintaannya kita engkahlah sayyidina. Tapi nak si engkah pun si apa? Sebab hadis Nabi jelas, madah Nabi ajar, toklah selawat aku Allahumma salli ala Muhammad dah. Okey? Ya adalah membaca selawat. Dan yang lebih sempurna, saya tutupkan dengan lebih sempurna tu. Tuan-tuan pergi buka surat sebelah. Okey. Tu tadi terjemahannya, ya Allah kurniakanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Banyaklah terjemahannya. Sebab selawat tu maksudnya rahmat, doa dan sebagainya. Okey. Dan lebih sempurna, tu yang sempurna yang kita belajarlah, yang kita selalu baca sampai habis ya. Kalau si baca tu sah ke si sah solat kita? Sah ke si sah solat kita? Si maksudnya kalau si baca Allahumma sampai Ibrahim tu, sah ke si sah solat kita? Sah, sebab tu sunat. Okey? Cukup selawat Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Sebab ialah kita nanggas solat tarawih yang pendek aja, tu sama salam Allahumma salli, tu bagi salam. Sebab solat sunat tu kita cukup memadai beri selawat pun dah cukup. Tapi janganlah si pendek gila. Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang wa ala ali Muhammad, paling kuranglah. Mun bergaut gila. Kurang-kurangnya kepada keluarga Nabi Muhammad. Okey, kita baca selawat sampai Ibrahimiyah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Toknya pun terjemahan tuan-tuan saya baca seperti selalu. Jadi tuan-tuan pun boleh hafal juga nama apa tok, supaya tuan-tuan tahu apa dibaca kita tahiyat, kita si faham yang rugilah. Yang penting kita faham. Walaupun yang bahasa Arab, tapi kita kena tok mudah. Ulama dah bantu kita yang terjemah untuk kita. Ya Allah kurniakanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada wa ala ali. Ali yang maksudnya keluarga, bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang pakai ain, Ali. Tapi tu bukan Ali, tu Ali Imran, keluarga Imran. Okey, Ali keluarga. Ali Muhammad, kepada ahli keluarga Nabi Muhammad. Sebagaimana sallaita ala Ibrahim, engkau kurniakan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan kepada ahli keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan kurniakanlah keberkatan kepada Nabi Muhammad dan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau kurniakan keberkatan kepada Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Nabi Ibrahim di seluruh alam, fil alamin, di seluruh alam. Sesungguhnya innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Okey, InsyaAllah sampai setengah tu ajaklah, kita pun dah mau isyak. Jadi tuan-tuan boleh murajaah balik, tuan-tuan boleh hafal balik.
tahiyat kita. Jaga tasdid-tasdidnya, tuan-tuan hafal kelak. Minggu depan kita sambung lagi sikap tahiyat kita supaya semua dalam tok kita insya-Allah kita ingat. Jadi ajak daripada saya mohon maaf ambil masa sedikit. Kita boleh azan subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.